Assalamualaikum. Hai semua, selamat pagi. Alhamdulillah, hari ni kita dah pun masuk bersesi untuk hari yang keempat hari ni. Masya-Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, saya yakin semua dah pun selesai bersarapan sihat. InsyaAllah saya akan share tentang topik yang keempat, iaitu sarapan pagi yang ideal. Bermula daripada kita tidur semalam, sebenarnya kita dah pun melakukan proses asimilasi. Yang mana proses asimilasi ni dia banyak menggunakan tenaga dan juga gula dalam darah kita. Dan proses ini sebenarnya dia dah pun bermula seawal pukul 9 malam setiap malam. Proses asimilasi ni, badan kita ni dia akan di-reset semula. So awal pagi bermulalah journey, di mana proses sama ada kita ni akan makin naik berat, ataupun mungkin kita ada risiko untuk dapat penyakit, ataupun yang ketiga adalah kita maintain kita punya berat, dan keempat mungkin kita makin sihat, dan yang kelima kita berjaya turun dengan sihat. Jom kita kenali apakah dua kesilapan besar yang biasanya kita buat, yang membuatkan kita ni terjerumus ke dalam kategori 1 dan juga 2 tadi. So yang pertama, biasanya adalah disebabkan oleh kita skip sarapan pagi. So sebenarnya bila kita skip sarapan pagi, so sistem badan kita ni dia akan breakdown. So dan berat badan kita akan makin naik, dan jika memang kita ni memang ada cabaran dari segi kesihatan, so sebenarnya memang agak sukar untuk kita sembuh, disebabkan oleh sistem imunisasi badan kita tu dah tak kuat dah. So bayangkan kita tengah bawa kereta, dengan minyak yang sedikit, maksudnya dah nak habis kan, tapi kita paksa untuk pecut 120 km sejam. Agak-agak apa akan jadi dengan kereta tu? So macam itulah juga badan kita. So seawal pagi sebenarnya badan kita ni berada dalam keadaan sifar. So waktu ni sebenarnya kalau kita timbang, kita akan dapat bacaan yang tepat. Jom kita tengok apakah akibat bila kita tidak bersarapan ni. So of course yang pertama, berat badan kita memang akan naik lah. Dan yang kedua, kita akan cepat menua daripada umur asal. Tapi sebenarnya masih muda kan. So kreativiti kita akan berkurang sebab kita tak dapat makanan yang cukupnya. Dan of course nafsu makan tu makin meningkat lah, dan kita punya pembakaran kalori tu menurun, sebab metabolisme kita rendah. Dan of course muka kita akan nampak kusam, terutamanya lebam dekat bawah mata kita. Dan of course dari segi diet memang kita tak dapat kontrol, sebab kita memang dalam keadaan yang tidak tidak seimbang, dari segi hormon kita. Dan banyak lagi sebenarnya. Punca yang kedua pula ialah bila kita bersarapan dengan makanan yang tinggi gula, tinggi lemak dan tinggi bahan perasa, pengawet dan sebagainya. Sebab apa? Sebab bila kita makan sarapan macam ni, so gula dalam darah tu dia akan terus melonjak naik ke paras yang sangat-sangat tinggi. So bayangkan, mesti badan kita akan terkejut kan. So dalam masa 2-3 jam macam tu, gula tersebut sebenarnya dia akan mula menurun dengan laju, dan membuatkan kita rasa lapar balik. Pernah perasan kan benda ni kan? So tak sampai waktu lunch dah lapar, and then kita spend lagi kan. Mungkin kita akan ambil lagi makanan lain, mungkin kita akan ambil kuih muih dan sebagainya. Dan that's why waktu lunch nanti memang of course akan rasa makin berselera. So sebab tu kalau kita tengok, kalau orang biasa dia lunch nasi penuh satu pinggan, kan, lepas tu dengan lauknya kan. Dan of course sebenarnya amalan-amalan macam ni mustahil kita akan dapat turunkan berat dengan baik. So apa akibat dia bila kita bersarapan dengan makanan yang tinggi karbo, tinggi gula, tinggi garam, tinggi pengawet dan sebagainya ni? So of course yang pertama, makin naik berat. Yang kedua, badan kita akan rasa sedikit lemau. Maksudnya dia tak ada energi yang kita sepatutnya dapat tu. Dan of course yang ketiga, nafsu makin menjadi-jadi. Nafsu makan kan. Dan kita susah sebenarnya nak kawal badan. Dan sebenarnya kalau keadaan ni dia berterusan lah, mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi kan. Maksudnya kita dengan amalan pemakanan macam ni, so sebenarnya gula dalam darah kita tu dia akan berada di paras yang tinggi.
Dan sebenarnya inilah risiko yang utama yang kita akan dapat, iaitu diabetes type 2. So, bagaimana saya nak bersarapan dengan sihat? So, supaya saya boleh kontrol saya punya kalori. So, yang pertama ialah kita boleh fokus kepada makanan yang berprotein sihat dan of course berserat tinggi lah. Dan of course kita nak yang ada nilai nutrition yang maksimum dan optimal. Of course dalam kita punya Slim Marathon, semua peserta memang dibekalkan dengan nutrition Herbalife shake. Disebabkan kadar glycemic index yang ada dalam shake ni hanya 18 ke 20 sahaja. So which is lebih rendah dari pisang sebenarnya. Dan of course dia ada 16 vitamin and mineral yang mana peserta tidak perlu pun nak pergi ke pasar ataupun supermarket pagi-pagi kan, nak cari sayur, nak cari buah, untuk dapatkan all the nutrition yang ada dalam Herbalife shake ni. Dan of course sebenarnya kita punya Herbalife shake ni memang dia selamat dan diiktiraf oleh lebih 94 buah Kementerian Kesihatan di seluruh dunia. Dan yang kedua ialah no high carbo pada awal pagi. So macam saya dah cakap sebentar tadi, kita hanya fokus kepada makanan yang berprotein tinggi, berserat tinggi, dan insyaAllah ada sedikit karbo yang sihat. And then yang ketiga, of course kita nak sarapan dengan kalori yang below 300 kalori. Sebab apa? Sebab mostly rutin rakyat Malaysia ni dia bersarapan dengan almost 600 ke 800 kalori untuk satu hidangan sahaja. So bayangkan, untuk sarapan sahaja kita dah spend almost 60% kita punya kalori ataupun kita punya magic number, kan? So sebenarnya kita punya kalori harian ni sepatutnya ialah 20% adalah untuk breakfast, 40% adalah untuk kita punya lunch, 20% lagi adalah untuk kita punya dinner, dan 20% lagi adalah untuk snacking pagi dan juga snacking malam. So complete kita dapat 100% cukupkan kita punya keperluan kalori. Kalau kita tengok berapa kalori nutrisi yang kita ambil seawal pagi, so sebenarnya bawah 200 kalori sahaja. So alhamdulillah kan. So kita sangat bersyukur sebab kita dapat meminimumkan pengambilan kalori di awal pagi. Dan of course kita bukan setakat dapat defisit kalori, tapi dalam masa yang sama kita dapat nilai nutrisi almost macam kita dah spend 1800 kalori dari segi dia punya khasiat dan juga dia punya vitamin tu. Di dalam kita punya meal plan ada ditulis F3, yang mana F3 ni dia digunakan, kita tambah je dalam F1 semasa kita buat shake. Yang bestnya adalah protein F3 ni dia adalah protein yang sihat daripada soy, daripada tumbuhan. So of course dia sangat membantu untuk kita nak turunkan berat, sebab F3 ni dia akan membantu kita untuk membina lean muscle, yang mana akan membantu kita burn more calories. Benarnya diet yang sihat bermula seawal pagi dengan sarapan yang ideal dan bernutrisi tinggi. So itu sahaja untuk topik hari ini. InsyaAllah semoga bermanfaat untuk semua, dan insyaAllah jika ada sebarang persoalan boleh tanya dekat grup ataupun boleh PM dekat coach masing-masing. InsyaAllah, thank you semua.